Rukun negara? Apa maksud rukun negara? Inilah video refleksi kami pelajar kokurikulum Bulan Sabit Merah Malaysia HPU 127A UiTM Shah Alam. Kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Sesungguhnya, dengan nama Tuhanlah, bangsa dan negara ini diwujudkan sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Islam adalah agama rasmi persekutuan. Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram, dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang berperlembagaan dan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kita. Selaras dengan kedudukannya di-Pertuan Agong sebagai seorang raja di bawah perlembagaan, maka demikianlah juga sistem beraja akan berlangsung dengan baginda raja-raja sebagai ketua negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan governor-governor merupakan lambang perpaduan. Oleh itu, baginda berada di luar politik. Kesetiaan yang dikendaki daripada setiap warga negara adalah menumpukan sepenuh taat setia yang benar-benar jujur. Selain itu, mereka yang menjadi rakyat raja-raja hendaklah juga menumpukan taat setia kepada raja masing-masing, tapi dengan tidak mengurangkan taat setia mereka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Persekutuan. Kesetiaan ialah jiwa bangsa kita. Kesetiaan daripada hati sanubari kepada raja dan tanah air inilah yang menyatukan kita semua daripada pelbagai kaum menjadi satu bangsa yang bersatu padu. Kesetiaan kepada negara-negara lain adalah bertentangan dengan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara ini. Kewarganegaraan memberi seseorang itu taraf keanggotaan sesebuah negara. Perlembagaan memberi kepada seseorang warga negara hak-hak dan keistimewaan tertentu. Perlembagaan juga meletakkan padanya tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan tertentu terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai kandungan maksud dan latar sejarah perlembagaan. Latar sejarah inilah yang menyebabkan termaktubnya beberapa fasal dalam perlembagaan seperti yang berkaitan dengan kedudukan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum-kaum asal yang lain, hak-hak yang adil bagi kaum-kaum yang lain, dan soal pemberian taraf kewarganegaraan. Tanggungjawab mulia dan suci seorang warga negara ialah mempertahankan dan menjunjung perlembagaan. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang. Setiap rakyat tarafnya sama di sisi undang-undang. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warga negara. Kebebasan ini termasuklah kebebasan seseorang, perlindungan dari segi undang-undang, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk memiliki harta benda dan perlindungan dari dibuang negeri. Perlembagaan juga telah memberi pelbagai hak-hak kepada rakyat seperti hak bersuara, hak untuk berhimpun dan hak untuk menubuhkan sebuah persekutuan. Hak-hak ini boleh digunakan dengan bebas asalkan ia tidak melanggar sekatan-sekatan yang dikenakan oleh undang-undang. Hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan itu tidaklah termasuk hak mengguling kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut perlembagaan. Kedaulatan undang-undang terjamin dengan adanya sebuah badan kehakiman yang bebas serta mempunyai kuasa bagi memutuskan sama ada sesuatu perbuatan pemerintah itu sah atau tidak dari segi perlembagaan undang-undang. Salah satu elemen dalam rukun negara adalah kesopanan dan kesusilaan. Ini bermaksud setiap orang dan setiap golongan hendaklah menguruskan hal masing-masing dengan cara yang tidak melanggar tata susila. Antara perkara yang melanggar tata susila ialah membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan
yang angkuh atau yang menyinggung perasaan sesuatu golongan. Seseorang warga negara tidak boleh menyoal kesetiaan seorang warga negara yang lain dengan alasan bahawa ianya berasal dari keturunan tertentu. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan awam kita. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik, cintakan tanah air dan negara, prinsip-prinsip rukun negara akan sentiasa kita junjung. Sejak di bangku sekolah lagi, kita diperkenalkan dengan 5 prinsip rukun negara yang tidak pernah lekang di ingatan kita. Sentiasa disebut malah telah sebati dalam jiwa sanubari kita. Kita semua tentunya masih ingat kelima-lima prinsip ini tercatat di buku-buku latihan, di papan tanda, di dinding sekolah dan di tempat-tempat lain yang mudah untuk dibaca. Artinya, setiap seorang daripada kita yang bergelar rakyat Malaysia semestinya mengetahui dan mengingati kelima-lima prinsip ini. Malah, yang lebih penting ialah prinsip-prinsip inilah yang memberi makna yang amat mendalam kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia. Kita berasa bangga menjadi warga negara Malaysia walau apapun kaum, agama dan warna kulit kita kerana kita mempunyai jati diri yang sebahagiannya dibentuk oleh prinsip rukun negara. Kelima-lima prinsip ini telah menjadi asas identiti diri dan menyatukan kita semua sebagai bangsa Malaysia. Kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada raja dan negara, kita junjung keluhuran perlembagaan, kita hormati kedaulatan undang-undang dan kita sentiasa bersopan dan bertata susila dalam pergaulan kita seharian. Tidak kiralah anda seorang Melayu, Cina, India, Murut, Melanau ataupun orang asal. Sekiranya anda bergelar seorang warga negara Malaysia, inilah ciri-ciri yang anda wajib miliki. Perbezaan ras dan warna kulit tidak menjadikan penghalang kepada kita semua untuk bersatu hati sebagai satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang sama, yang berpegang kepada prinsip kenegaraan yang sama dan berbangga menjadi warga sebuah negara yang aman, makmur dan harmoni. Sebenarnya, bukanlah sukar untuk kita menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara yang telah sebati di dalam diri kita sejak bangku sekolah lagi. Yang penting ialah kita mempunyai kesedaran untuk sentiasa mengeratkan perpaduan dan memelihara keharmonian masyarakat menerusi amalan prinsip-prinsip dan nilai-nilai mulia yang terkandung di dalam rukun negara. Prinsip rukun negara hendaklah diamalkan dalam masyarakat kita dan diwarisi dari satu generasi ke generasi. Seterusnya, penghayatan rukun negara dapat diterapkan dan terus tersemat di dalam hati sanubari semua demi mengeratkan kepaduan rakyat di negara kita. Perpaduan rakyat amat penting, lebih-lebih lagi ketika negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan seterusnya membantu semua frontliner kita membanteras COVID-19. #kita jaga kita.